Korang baru nak mula pasang PC, mesti risau kan kalau ada benda yang tersalah pasang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Faris dari Umbrella Tech dan hari ini saya nak share dengan anda 5 kesilapan biasa semasa memasang PC. Jom layan. Baik, kesilapan yang pertama adalah tidak membuka slot PCIe pada casing sebelum memasang motherboard. Baik, apa yang dikatakan tidak membuang ataupun tidak membuka PCIe slot sebelum memasang motherboard adalah soket ni. Ruangan yang sini ni, PCIe sini. Jadi ni hanya akan memberi kesan kepada mereka yang menggunakan casing-casing yang budget lah, yang harga marhain. Sebab apa? Sebab casing-casing biasa ni dia didatangkan dengan panel besi, panel PCIe ni yang bukan boleh pakai balik. Maksudnya korang buka dan korang nak buka dia, korang kena patahkan lah, senang cerita kan. Nak buka dia ni kena patahkan dia. Korang tak boleh buka guna skru. Macam mana casing-casing yang dengan harga agak bangsawan ni. Okay. So apa yang jadi masalah dekat sini adalah bila korang tak buka benda sini, okey, dan korang pasang motherboard. Sebagai contoh, kita pasang motherboard ni dan kita dah skrukan motherboard dekat tapak skru masing-masing sebagai contoh. Lepas tu kita nak pasang GPU, baru kita kena buang benda ni. Baik, nampak? Bila korang tolak benda ni, untuk motherboard ni dia tak ada masalah sebab tak ada apa-apa dekat sini. Ada sesetengah motherboard yang akan ada kapasitor dekat sini. Jadi bila korang nak buang besi ni, korang kena buka, lipat banyak-banyak kali. Berkemungkinan, bukan berkemungkinan, memang akan mengganggu kapasitor dekat sini. Dan kalau korang tertolak kuat sikit, memang akan memberi kesan kepada kapasitor yang ada dekat situ. Dan walaupun sebagai contoh motherboard ni tak ada kapasitor sekalipun, korang goyangkan benda ni akan memberi, selalunya panel besi ni akan bersentuh dah pun dengan motherboard ni. Jadi kalau korang goyang-goyang banyak kali, boleh mencalarkan motherboard dan mungkin akan menyebabkan motherboard korang rosak. Okay, so tu adalah maksud point yang tak buang dulu soket PCIe ni sebelum korang pasang motherboard. Baik, jadi macam mana nak buat dia adalah korang tengok dulu. Kalau korang tak tahu slot mana nak buang, senang je, korang letak je skru dulu. Letak macam ni je, agak-agak position skru dengan tapak skru dengan skru ni sama. Dan korang boleh nampak ni slot ni diselari dengan slot yang pertama. Dan bagi korang yang pakai GPU yang menggunakan yang ada dua baris untuk dia punya soket display, dan boleh buang dua terus ataupun buang salah satu sahaja, tengok pada GPU yang korang pakai. Kesilapan yang kedua pula adalah salah memilih atau salah memasang skru pada komponen-komponen yang berkaitan. Baik, kalau korang baru, tak kisahlah baru nak pasang PC ke ataupun pernah pasang PC, mestinya akan nampak 4 jenis skru ini yang utama lah. Okay? Yang ini tak ada masalah. Yang ni skru biasanya untuk kipas lah, casing fans. So ni memang tak ada masalah. Yang menjadi masalahnya adalah 3 skru ni. Especially, terutamanya 2 ni skru ni. 2 ni, 2 jenis skru kepala lepeh ni. Boleh nampak ke? Boleh kot. Okay, so 2 skru ni adalah penggunaan dia memang berbeza sebab walaupun dia rupa dia lebih kurang sama dari tepi. Sebab apa orang salah guna, sebab dia dari tepi hampir sama tapi dia punya thread dia tak sama. Jadi penggunaan dia pun tak sama. Yang ada satu tu lebih kurang macam ni. Cuma yang ni kepala hexagon lah. Yang 2 ni tak ada masalah kalau korang tertukar. Cuma mungkin ada yang tak ketat lah sebab yang ni agak panjang sikit. Tapi yang 2 ni memang akan mendatangkan sedikit kemudaratan kalau korang tersalah pasang. Baik, apa guna 2 skru ni? Okey, kedua-dua skru ni selalunya digunakan untuk motherboard. Okey, dan yang lagi satu, motherboard akan pakai skru macam ni ataupun skru ni. Tak kisah mana-mana casing korang pakai, korang berkemungkinan akan pakai salah satu. Dia tak semestinya fix. Itu semua bergantung kepada tapak motherboard korang ni. Dia punya alur kat dalam dia ni, tapak skru dia ni, itu yang akan mempengaruhi jenis-jenis skru yang korang pakai.
Tu salah, tu satu. Kalau korang punya tapak motherboard kena pakai skru yang ini, yang apa nama dia punya thread ni agak rapat macam ni, then korang wajib pakai skru ni. Kalau korang terpakai skru ni, dia punya tapak dia akan problem dan jadi satu masalah lah nanti. Yang seterusnya adalah SSD. Ni SSD. SSD wajib pakai skru yang ni, yang thread ni tadi rapat-rapat ni. Okey. Sebab memang itulah dia punya skru. Kalau korang pakai yang ini, memang akan rosak dia punya skru dekat sini. Sama juga dengan korang pakai hard disk yang jenis 2.4, iaitu hard disk laptop lah biasanya. Hard disk 2.4, hard disk 2.5, yang sama saiz macam ni lah, tapi hard disk. Hard disk yang memang laptop pakai pun akan pakai skru yang thread dia rapat-rapat macam ni. Kalau korang nak pasang hard disk biasa, hard disk PC, hard disk tebal, dan barulah pakai skru yang macam ni. Ini adalah skru hard disk. Korang nak pakai antara dua ni tak ada masalah. Okey, cuma elok pakai ni lah. Ni memang hard disk punya. Sebab yang ni mungkin selalunya kuantiti dia agak terhad, sebab dia memang dah reserve siap-siap untuk power supply dan juga GPU. Kesilapan dalam pemilihan skru ataupun pemasangan skru ni akan menyebabkan kerosakan pada tapak skru, sama ada tapak skru komponen seperti hard disk ataupun tapak-tapak skru yang lain. Dan lebih teruk lagi untuk motherboard, korang akan mengalami sedikit ataupun banyak kesukaran untuk membuka motherboard ni, sebab tapak skru yang sepatutnya tertinggal pada casing tadi akan tercabut sekali dengan skru, sebab korang dah salah pakai skru kan. So tapak casing motherboard ni akan tercabut sekali dan menyukarkan proses pengeluaran ataupun proses mencabut motherboard lah daripada casing. Kesilapan yang ketiga pula adalah salah memasang soket power dan juga soket restart. Okey, so macam mana boleh tersalah soket antara restart? Mana restart ni? Zoom sikit. Okey, restart dengan juga reset ni macam mana boleh salah? Adalah satu sebab kedua-duanya adalah soketnya memang sama, bentuk sama, pin pun sama, dua-dua ada dua je pin ni. Okey. Itu adalah yang point yang kedua. Yang ketiga adalah kedua-dua soket ni berada di tempat yang hampir sama, iaitu kedua, mana nak kata, row belah atas. Okey, maknanya akan guna antara dua ni, dua penghujung dengan dua yang memang bawah dia. Okey, so bezanya adalah power akan berada di belah atas dan restart akan ada di belah bawah. Bagi motherboard yang macam ni, ASRock ni, dia ada tulis iaitu restart belah bawah dan power belah atas. Ada setengah motherboard, selalunya MSI tidak ada indikator. MSI selalunya ditulis JFP1 je. Okey, macam tu, dan pandai-pandai korang sendirilah. Bukan pada pandai main bantai je, tak, dia ada letak dalam user manual dia lah. Tapi biasalah, tak apa je nak baca user manual kan. Biasalah kan, user manual ni bukan ada orang tengok pun. Tu yang datang silap tu. Okey. Kesan daripada kesalahan pemasangan soket ni tak adalah berat sangat, tak adalah menyebabkan kerosakan, tak adalah menyusahkan. Cuma bila korang nak on PC nanti, korang kena tekan button yang lain lah. Sepatutnya nak on tekan button power, korang kena tekan button restart, dan nak restart kena tekan button power. Kan dah jadi satu hal pula tu kan. Kesilapan yang keempat pula, yang kedua terakhir, adalah salah memasang soket antara soket CPU dan juga soket GPU. Jadi macam mana boleh tersalah pasang? Sebabnya kedua-duanya adalah 8 pin. Okey, boleh tengok, kedua-duanya adalah 8 pin, cuma bezanya prosesor adalah 4x4, dipanggil sebagai soket ni lah. Soket 12 volt 4x4 macam ni. Dia hilang fokus sekejap. Okey, ni 4x4. Ini adalah soket untuk prosesor. Dan untuk GPU pula, dia adalah 6x2. Ada beberapa kali lah yang bila mana kita troubleshoot PC tak boleh on lepas dia pasang sendiri, adalah soket yang ini ni, soket GPU ni 6x2 ni terpasang dekat ni, dekat prosesor dekat atas ni, yang 8 pin atas ni. Dia sepatutnya tak tersalah pasang, sebab bentuk dia walaupun dia 8, dia lain tau. Sebab yang ni soket 2, okey, dua dari kiri, nombor 2 ni petak, yang ni dari kiri, nombor 2 adalah ada lekuk sikit kat bawah tu. Sepatutnya memang tak salah, tapi biasalah kadang-kadang terlepas pandang, yang mana dia paksa masuk ke apa kan, memang boleh masuk. Baik, kesilapan dalam memasang soket ini memang akan mendatangkan kesan yang sangat-sangat buruk. Sebab apa? Sebab soket pada prosesor ni, yang ini 4 kan,
Okey, bagi yang menggunakan 8 tadi, fungsi soket-soket ni adalah berbeza antara prosesor dengan juga GPU. Di mana ada soket untuk prosesor ni, dia ada bahagian yang mengalirkan elektrik, dan bahagian yang sama ataupun yang nampak sama, row yang sama pada GPU tidak ada elektrik. Jadi kalau korang tersalah pasang, korang punya sama ada GPU korang akan problem ataupun motherboard akan problem. Dan kalau motherboard akan boleh problem ataupun short, berkemungkinan komponen-komponen lain pun akan turut short sekali. Jadi pisang lah. Baik, kesilapan yang kelima dan juga kesilapan yang terakhir yang biasa dilakukan semasa pemasangan PC adalah tidak menyambung soket ARGB dengan betul. Jadi kesilapan pemasangan ARGB ni, kalau korang tersalah, maksudnya kalau tersalah pasang sampai short tu lain cerita lah. Maksudnya korang tersalah yang menyebabkan ARGB ni tidak berfungsi dengan baik, ni tidak mendatangkan kesan yang buruk pada PC. Dia tak adalah rosak, tak adalah kipas korang problem ke, lampu problem ke, tak adalah. Tapi sebab kita dah beli satu PC dengan satu-satu amount yang memang kita, benda tu, fungsi tu ada, tapi kita tak boleh nak pakai pun fungsi tu dengan baik. Jadi kita mulalah rasa macam software motherboard ni tak best, motherboard ni problem, dan macam-macam lagi lah tanggapan-tanggapan lain yang sebenarnya benda tu tak ada pun. Tapi kita pula rasa benda tu ataupun problem tu ada sebab kita dah salah pasang soket ARGB tu tadi. Baik, ini adalah 5 kesilapan biasa yang sering dilakukan oleh mereka yang baru nak pasang. Bukan baru lah, tapi memang kadang-kadang yang dah biasa pasang PC pun akan buat juga. Baik, itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Jadi kalau anda pernah berjumpa ataupun pernah menerima PC-PC dengan cara pemasangan yang salah, jangan lupa kongsikan masalah-masalah yang anda jumpa tu di bahagian komen di bawah. Sekiranya anda merasakan video-video sebegini bermanfaat, jangan lupa like, share dan juga follow untuk video-video menarik pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.